Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Datin Nur Faridah binti Bakar, yang berusaha Puan Zulimah binti Mukid, penolong pengarah Sains Sosial merangkap penyelaras prasekolah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati rakan-rakan barisan PPD Prasekolah dan Rendah Negeri Selangor serta guru-guru Prasekolah Negeri Selangor yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dapat bersama-sama berkumpul secara maya melalui saluran YouTube dalam program Kaedah PDPR secara interaktif untuk Prasekolah Negeri Selangor. Kini tibalah giliran PPD Ulu Langat berkongsi ilmu dalam tajuk storyboard. Untuk tidak melengah-lengahkan masa, seterusnya marilah kita mulakan program kita dengan menjemput Cikgu Ahmad Iznan bin Yusof, Guru Prasekolah SK Pandan Indah bagi perkongsian ilmu pada petang ini. Di sini saya perkenalkan sedikit tentang latar belakang dan pengalaman Cikgu Ahmad Iznan sebelum mengajar prasekolah di SK Pandan Indah Ampang. Ya. Cikgu Ahmad Iznan mempunyai ijazah sarjana muda komunikasi mas penyiaran dari UiTM Shah Alam. Cikgu Ahmad Iznan juga telah mendapat latihan perguruan di Institut Perguruan Sultan Mizan Besut, Terengganu pada tahun 2008. Sebelum menjadi pendidik, Cikgu Ahmad Iznan pernah berkhidmat di beberapa syarikat produksi. Antara syarikat produksi yang pernah beliau berkhidmat adalah di Articulate Television, Wayang Tinggi Production, KRU Motion Picture atau KRU Film. Selain dari itu, Cikgu Ahmad Iznan juga terlibat dalam rancangan pendidikan seperti Pelita Bahasa, 13 episod TV IQ Astro, Along Bijak 39 episod, Kecil-Kecil Cili Padi 24 episod, Animasi Geng Bahasa Sekolah 24 episod, YouTube Tadika TV dan Kopluk dari Kopluk 13 episod. Di antara pencapaian yang telah dihasilkan oleh Cikgu Ahmad Iznan dalam penerbitan video ialah Johan Pertandingan Kempen Kesedaran COVID KPM tahun 2020 peringkat Negeri Selangor. Seterusnya, Johan tema Frontliners Kaulah Perilaku Aktif dan mendapat anugerah khas Selangor Active Best Contact. Demikianlah tadi ya, sedikit pengenalan mengenai Cikgu Ahmad Iznan. Seterusnya, dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Ahmad Iznan meneruskan perkongsian ilmu kaedah PDPR secara interaktif iaitu storyboard. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang berbahagia Datin Nur Faridah binti Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Zulimah binti Mukid, penolong pengarah sains sosial merangkap penyelaras prasekolah sektor pembelajaran. Yang dihormati Puan Sarbiah binti Hasan, penolong pegawai pendidikan daerah prasekolah dan rendah sektor pengurusan sekolah Hulu Langat, juga selaku moderator kita pada hari ini. Yang dihormati barisan penolong pegawai pendidikan daerah prasekolah dan rendah sektor pengurusan sekolah Negeri Selangor, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada slot kali ini saya difahamkan tadi seperti Puan Zulimah ada beritahu tadi, ini adalah slot yang kelima dan saya begitu berbesar hati kerana dapat slot ini dapat berkongsi pengalaman saya sewaktu saya dalam dunia penyiaran bersama dengan cikgu-cikgu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun sekolah sudah pun mula beroperasi secara bersemuka, namun kaedah PDPR secara online ni perlulah diteruskan kerana apa yang akan berlaku pada masa mendatang kita belum pasti lagi. Sediakan payung sebelum hujan, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Adalah lebih baik kalau kita
teruskan mencari ilmu dalam PDP acara online ini. Okey, sebelum saya teruskan dengan paparan saya ini, saya ingin tekankan, kalau dilihat sebelum ini, slot-slot yang tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu ikuti, semua ada melibatkan aplikasi. Namun, untuk kali ini, maaf, tidak ada apa-apa aplikasi. Jadi, apa nak dikongsikan pada hari ini? Itulah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu perlu tunggu sampai ke akhir program kita pada hari ini. Cuma, kalau tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu telah mengikuti slot yang telah dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sebelum ini, seperti Kini Master, Zapeto, Pautun, dan saya difahamkan selepas kedulangan ini, selepas slot ini, akan ada slot green screen. Ada berkaitan dengan apa yang kami ingin kongsikan pada ini. Jadi, hari ini, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan tajuk slot kita pada hari ini. Boleh lihat paparan storyboard berkenaan dengan penghasilan video kanak-kanak. Okey. Jadi, saya yakin kebanyakannya kita ni sudah tahu apa itu storyboard. Jadi apa salahnya kalau kita semak semua informasi yang kita ada dan imbas kembali apa yang kita ada tentang storyboard ini. Okey, ini hanyalah penjelasan secara umum ya untuk cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan puan, kerana fokus kita bukan nak tahu apa itu storyboard tetapi tentang penggunaannya. Baik, storyboard adalah papan cerita di mana bentuknya menyerupai komik. Jadi jelaslah kalau apabila ada komik, ada lakaran ataupun lukisan. Storyboard adalah gambar atau lakaran yang disusun untuk memvisualkan jalan penceritaan sebuah adegan. Maknanya, kalau kita baca buku yang tak ada gambar atau visual, pasti kita terpaksa menggunakan imajinasi kita untuk memvisualkan apa yang kita bacakan. Namun, melalui storyboard, kita boleh memvisualkan, menggambarkan apa yang kita baca itu. Itulah storyboard. Melalui storyboard, seseorang dapat membayangkan imej yang mahu disampaikan selari dengan skrip sesebuah cerita itu. Penghasilan sama ada drama, dokumentari, iklan, filem, pasti ada skrip. Jadi, skrip tidak ada gambar. Untuk memvisualkan skrip tersebut, perlukan storyboard agar gambaran sesebuah babak itu jelas. Storyboard dapat membantu seseorang menjelaskan idea kepada umum dengan lebih mudah. Okey, selalunya benda-benda ini, storyboard ni boleh digunakan untuk pembentangan. Macam saya guna hari ni lah. Pembentangan, contoh daripada saya, seorang director ingin menjelaskan kepada klien saya, seorang penerbit, saya akan tunjukkan jalan cerita melalui storyboard. Jadi itu serba sedikit tentang storyboard. Penggunaan storyboard. Seperti nyatakan tadi, skrip tiada visual. Apa yang kita baca buku, skrip tak ada visual. Tapi storyboard membantu dalam memvisualkan skrip itu. Jadi storyboard digunakan untuk penggambaran filem, animasi, iklan dan muzik video. Lebih meluas untuk projek, periklanan dan muzik video. Kebiasaannya, storyboard ini diguna dalam rakaman iklan dan juga muzik video. Kerana durasinya tidak mengambil masa yang panjang, antara 3 hingga 5 minit. Kalaulah ingin membuat storyboard untuk drama yang panjang ataupun filem, itulah akan mengguna banyak lakaran. Jadi memang bukan tak ada, tapi jarang-jarang penggunaan storyboard dalam filem ataupun drama. Drama dan filem lebih kepada penggunaan skrip dan juga dialog, ya, bersandarkan pada skrip. Storyboard untuk filem perlu dihasilkan untuk babak tertentu saja. Okey, jika ada pengarah yang susah nak bagi tahu dekat pelakon dia, dekat kru penggambaran, terutamanya kepada kameraman, macam mana shotnya, macam mana ekspresi pelakonnya, macam mana nak cut, mungkin satu babak itu hanya menggunakan 1 saat, 2 saat, kemudian masuk babak lain 2 saat. Pengarah memerlukan storyboard untuk babak itu saja dalam filem.
Kalau tuan-tuan dan puan atau cikgu-cikgu kenal dengan Christopher Nolan yang pernah menghasilkan filem Dark Knight ataupun Batman Begins, beliau memang gemar menggunakan storyboard untuk babak tertentu kerana sukar untuk dia menyampaikan idea kepada kru. Jadi jarang-jaranglah untuk filem. Storyboard menyenangkan proses syutingan. Inilah yang paling penting, inilah yang kita mahu kongsikan pada hari ini. Kerana proses syutingan menggunakan video editor, kita memerlukan storyboard agar kita tahu dengan lebih jelas cara susunan dan juga cara perjalanan sesebuah rakaman video itu. Okey. Contoh storyboard. Ini ada salah satu contoh storyboard yang dihasilkan oleh sebuah pakar dalam buat storyboard lah, yang dihasilkan oleh production house. Ada dalam simpanan saya, original. Sebuah iklan yang telah disiarkan pada tahun 2017. Iklan berdurasi 3 minit 51 saat. Okey, storyboard ini hanya untuk satu babak sajalah. Kalau nak ambil semua agak panjang. Jadi untuk contoh, saya hanya ambil berapa lakaran? 7 lakaran saja storyboard untuk hari ini untuk memberi gambaran kepada para penonton, cikgu-cikgu dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Mari kita tengok yang pertama, babak yang pertama. Kita tengok ciri-ciri yang terdapat pada storyboard. Pastinya ada lukisan. Tanpa lukisan, tak panggil storyboard lah tuan-tuan puan-puan, cikgu-cikgu semua. Jadi di lukisan tersebut, apa yang kita nampak? Perlu ada 2 watak pelakon. Kita boleh lihat seorang lelaki sedang membasuh truk dan seorang lagi sedang memerhati lelaki yang sedang membasuh truk itu. Jadi, ia melibatkan 2 pelakon, 1 truk. Di storyboard juga, lakaran storyboard juga perlu ada shot atau kedudukan kamera pilihan. Inilah cadangan shot atau kedudukan kamera yang perlu untuk babak ini. Dan di bawah lakaran ada caption pernyataan tentang babak tersebut. We cut to Nazmi walking out. Abah is washing his truck. He is a nasi campur seller. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam storyboard tidak ada menyatakan skrip apa yang perlu diujarkan untuk babak tersebut. Storyboard hanya menceritakan situasi babak tersebut, shot babak tersebut, apa yang ada dalam babak tersebut. Itu sahaja. Memang ada storyboard ada yang meletak skrip, akan tu di bawah tu AO. Dan selalunya skrip yang diletak di bawah storyboard caption itu akan menceritakan tentang punchline untuk babak tersebut. Ia adalah sebagai peringatan kepada tuan director lah supaya pastikan skrip ini diujar agar memberi impak kepada penonton. Jadi take note untuk pengarah lah untuk babak tersebut. Dan pastinya ada nombor 10. Itu babak keberapa dari keseluruhan iklan tersebut. Baik, babak seterusnya. Kita melihat tadi nombor 10, dah kenapa nombor 12 pula ni? Ialah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, saya hanya potong-potong untuk pembentang hari inilah untuk bagi contoh. Kalau ikutkan kita kena ikut urutan lah 1, 2, 3. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, keseluruhannya adalah 65 lakaran. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, iklan 3 minit 65 lakaran. Jadi maknanya okey lah. Kalau nak buat drama atau filem, memang tak ada lah. Jarang-jarang yang buat. Okey, kita boleh tengok ekspresi pelakon. Senang pelakon untuk mengekspresikan macam mana untuk babak ini. Dan selepas itu ada shot. Dan seterusnya, penjelasan tentang lokasi. Boleh lihat ya, ada semak, apa yang dia buat tu. Ada juga teropong dan melibatkan 2 pelakon dalam tu. Jadi storyboard juga menceritakan tentang lokasi. Ini lebih jelas. Okey, nampak tu. Bangunan Menara Condong Teluk Intan. Maknanya lokasi tersebut nak tak nak kena pergi ke Menara Condong Teluk Intan lah. Kita nak cerita pasal Menara Condong Teluk Intan, tak boleh pergi tempat lain, pergi ke SCC tak boleh. Jadi storyboard mengatakan beginilah tempatnya. Okey, untuk babak 5, kembali pada ekspresi pelakon tadi,
Dia macam marah-marah. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu nampak dah gambaran tu. Cerita dia macam mana. Kemudian apa pula kembali pada babak yang lelaki tadi macam terkejut berpaling tengok truk itu. Macam kena marah dah kan. Kita nampak dah gambaran tu, dia nampak dah. Mula-mula lelaki tadi cengang tengok dia, kemudian kenapa pula pergi ke Semak, pergi ke Teluk Intan, marah-marah lagi. Kemudian tengah basuh truk. Kemudian yang terakhir, nampak tak tu? Yang lelaki tu Abah dia lah, Abah walks away tu, maknanya Abah. Abah dah kena marah dengan anaknya, dah mengajuk. Jadi kita dah faham dah tu, melalui storyboard kita dah faham jalan ceritanya, Abah kena marah dengan anaknya. Itu belum lagi kita tengok rakaman videonya lagi. Tapi kita sudah faham. Itulah penggunaan storyboard tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu. Jadi, kita nak tengoklah macam mana hasil storyboard ini. Tanpa buang masa, jom kita tonton video ini. Mi. Esok kan cuti hari merdeka. Tahun ni Mi nak pergi mana pula? Udahlah, Abah. Abah penipu. Bila Mi nak pergi safari, Abah bawa pergi sawah padi. Bila Mi nak pergi lining tahu ofisa, Abah bawa pergi Teluk Intan. Semua kawan Mi dah pergi overseas. Kita Singapura pun tak pernah sampai. Kalau Abah tak mampu, cakap je lah Abah tak mampu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu sekalian, para penonton boleh nampakkan hasil storyboard tu, storyboard tally tak dengan lakaran tu tally tak dengan rakaman hasil akhir tu. Walaupun tidak 100% sama, tetapi lebih kurang lah ya. Okey, jadi ini yang kita nak fokus pada hari ini, storyboard dan guru. Apa kena-mengena storyboard dengan kami guru ni? Ni nak tahu ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, para penonton sekalian, kita tak sedar yang selama ini dunia perguruan juga ada sedikit elemen-elemen dunia penyiaran. Tak ada benda asingnya. Cuba tengok contoh yang pertama ini. Poin yang pertama, rancangan pengajaran harian RPH adalah skrip. Kalaulah tanpa skrip macam pelakon, tanpa skrip, tak tahu macam mana nak ujarkan skrip, macam mana nak berlakon, macam mana nak ekspresi, apakah untuk babak tersebut. Sama juga dengan RPH, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian. Tak apa RPH, kita masuk kelas, kita tak tahu apa kita nak ajar. Kurikulum apa yang kita nak guna, apakah aktiviti, apakah hasil akhir yang kita nak tengok, kita tak tahu. Jadi RPH itu skrip. Jadi tak ada benda asing. Jadi untuk storyboard, kita nak memvisualkan RPH kita itu. Itu sahaja. Macam dunia penyiaran, skrip kita nak visualkan dalam bentuk storyboard dan visualkan dalam bentuk rakaman. Manakala dunia perguruan, daripada RPH, visualkan dalam bentuk lakaran storyboard, kemudian hasil akhir kita buat rakaman. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, penghasilan video yang interaktif bersesuaian dengan kanak-kanak 5 hingga 6 tahun. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, para penonton, kita kena tahulah video yang kita nak buat ni adalah untuk tontonan 5 hingga 6 tahun. Mungkin 4 hingga 7 tahun. Saya ada satu kisah ni, kawan saya ni, ya, dia buat video dan dia bagi dekat anak murid. Ini kisah benar ya. Kemudian dia up dekat sosmed. Dia cakap, kenapalah hasil video aku ni romantik sangat. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu dah lari dah daripada tema asal. Kita nak buat rancangan kanak-kanak, tapi kita dah terbuat video romantik pula. Jadi itu yang memerlukan storyboard, apa yang kita nak letak dalam video kita. Ya, okey. Peranan storyboard memberi idea gambaran apa yang perlu dirakam, susunan, bahan atau rakaman dan menyenangkan proses syutingan. Okey, itulah kita nak tahu kat mana depan, mana belakang, mana tengah dan juga mana yang tak diperlukan. Ini ibarat kita buat plan lah macam perancangan sebelum kita membuat rakaman. Okey, jadi
saya ada tengok jugalah video-video di YouTube, di social media. Bukan saya nak menilai, tapi keseluruhannya saya nak tunjuk ni salah satu video yang tipikal lah. Bukannya cikgu tu tak bagus, tapi inisiatif tu kena push lagi. Ya, kita tak nak hanya membuat sekadar sahaja. Jadi jom kita tengok contoh video yang tipikal. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Iliana. Okey, apa khabar semua hari ni? Semua sihat? Okey, Cikgu harap semua sihat hari ni. Okey, untuk hari ni Cikgu nak ajar awak tentang huruf. Okey, kita nak belajar tentang huruf. Okey, awak faham? Okey, Cikgu nak ajar tentang huruf. Okey, sebelum tu Cikgu harap awak boleh dengar apa Cikgu nak ajar ni. Okey, tanpa buang masa, Cikgu akan mulakan pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang huruf. Okey, sekarang ni Cikgu nak ajar tentang huruf I. Okey, ini adalah huruf I. Huruf apa? Huruf I. Huruf I. Ini adalah huruf I besar. Okey, ini huruf R. I, maaf ya, ini huruf I. Awak boleh dengar? Ini adalah huruf I. Okey. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajar cara-cara untuk menulis huruf I. Okey. Cikgu nak awak tengok, okey? Okey, ini cara-cara untuk menulis huruf I. Okey, mula awak tarik atas ni, tarik bawah, lepas awak tarik kat sini. Okey, ini cara tulis huruf. Nampak tak? Ini cara tulis huruf I. Okey. Okey, sekarang awak dah tengok macam mana cara untuk menulis huruf I. Okey, sekarang ni cikgu nak awak tulis huruf I. Okey, tulis huruf I di atas kertas. Dan cikgu nak awak kaitkan huruf I dengan apa? Okey, contohnya I untuk ikan, I untuk ibu. Okey, huruf I. Jadi awak tolong tulis atas helai kertas huruf I yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, cikgu minta awak untuk hantar dengan cikgu. Okey, kalau lambat awak hantar, lambat cikgu boleh semak. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Itu video tipikal lah. Maknanya saya pernah tengok kat YouTube banyaklah video macam tu. Bukannya cikgu tu malas, tapi cikgu tu mungkin tiada plan dia segera, rakaman segera. Rakaman. Tapi inisiatif tu dah bagus. Tapi untuk pengetahuan para penonton, cikgu-cikgu dan tuan-tuan dan puan sekalian, jangan risau, saya bukan nak mengaibkan cikgu tadi. Itu hanyalah rakaman contoh saja yang telah dilakukan oleh rakan saya. Terima kasih Cikgu Iliana dari SK Pada Indah atas video contoh tersebut. Dia bagus. Dia mengajar bagus. Tak macam tu. Itu hanya contoh saja untuk hari ini. Jadi, pasca nilai, kita tengok apakah kita bukan ada kelemahan, apakah kekurangan kita nak buat penambahbaikan. Kalau ikutkan semua orang boleh buat video, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, para penonton, semua orang buat video. Daripada kanak-kanak pun dah boleh buat video. Anak saya sendiri 6 tahun boleh buat video. Orang dewasa semua buat video. Tapi kita nak tahu caranya macam mana susunannya. Jadi kalau kita lihat tadi video, tiada daya tarikan melalui montaj ataupun intro. Montaj ini ialah video pembuka lah untuk sesebuah rancangan. Kalau kita tengok contoh macam berita, gedung-gedang, zoom, pusing-pusing, putar-putar, keluar buletin utama. Contoh, orang dah, okey, dah start dah rancangan itu. Terus datang ke hadapan TV nak tengok, okey, apakah berita hari ini, macam manakah kes COVID, adakah menurun atau meningkat. Jadi itu first impression, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu. Montaj penting. Samalah juga untuk kita membuat untuk rancangan kanak-kanak, untuk anak-anak murid kita yang 4, 5, 6 tahun. Itu lagi penting. Kita nak tarik mereka untuk tonton, kita kena buat montaj yang boleh menarik mereka untuk melihat. Kemudian shot yang tidak konsisten. Kalau tuan-tuan dan puan-puan para penonton lihat tadi, mula-mula Cikgu Iliana tersebut, dia meletak kameranya menegak. Kemudian dia tukar pula melintang. Dah lah melintang, bergoyang-goyang. Kemudian
menegak semula. Jadi tidak konsisten. Melalui psikologi, kalau bukan saja kanak-kanak lah, orang dewasa pun kalau dah tengok macam tu akan jadi pening. Ya, jadi kalau dia pening jadi jemu. Jadi kita nak ada faktor X tu. Bila tengok tu biarlah konsisten, biarlah orang nak tengok sampai habis. Jadi saranan saya lah, kalau saranan saya menegak melintang lah. Melintang lebih afdal. Kalau nak buat rakaman. Okey. Kesinambungan antara babak kurang menarik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu dan para penonton tengok tadi, cikgu tersebut dia tekan rekod, lepas tu dia bercakap, lepas tu dia tekan cut. Maknanya kalau boleh buatlah transaction, ada dissolve, ada fade out, fade in. Jadi barulah nampak cantik antara video ke video yang lain. Contoh macam dissolve tu, macam dia ada gambar ni, dia bertukar ke gambar lain. Jadi perlu ada kesinambungan antara babak. Tidak ada indikator antara babak ataupun segmen. Anak-anak 4 hingga 7 tahun ni, 4, 5 dan 7 tahun ni, dia nak tahu yang mana arahan, yang mana cikgu bercakap dengan dia, yang mana aktiviti, apa yang perlu dia buat. Jadi kalau boleh kita kena jelaskan satu persatu melalui video, barulah mereka faham. Sebab ibu bapa ni, dia bila dapat video, kadang-kadang dia suruh je sahaja anak-anak mereka lihat dan bagi faham melalui video tersebut. Kalau anak tu tak faham, sahlah kita nak buat video yang bagi mereka faham. Mana arahan, mana aktiviti, apa yang perlu dia buat. Okey, dan skrip juga tidak perlu melirik dan lemah. Kalau boleh skrip tu untuk anak-anak 4 hingga 7 tahun, tak perlulah. Kita tak perlu buat macam morning circle. Kita perlu buat tu, Assalamualaikum, apa khabar, dah makan belum? Hari ini sihat tak? Cikgu sihat, cikgu dah makan. Kita perlu makan kerana melalui makan badan kita sihat. Sebenarnya itu dalam kelas bagus, tapi untuk rakaman video kita tak perlulah macam tu. Kita terus pada straight to the point, cakap saja Assalamualaikum, terus pada topik yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Kerana tontonan melalui video ni tak sama dengan apa yang kita sampaikan dalam kelas. Kalau dalam kelas dia boleh respon. Kalau dalam video tak boleh respon, berarti kalau dia bosan dia stop. Itu kita nak elakkan lah. Jadi cadangan storyboard. Ini cadangan pihak kami lah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada lagi idea yang lebih menarik daripada kami. Tapi tak apalah, kita kongsi-kongsi pada hari ini. Kita combine, mungkin akan dapat menghasilkan satu hasil yang cukup mantap. Jadi yang pertama, perlu ada elemen tanggapan pertama ataupun first impression yang menarik melalui montaj ataupun intro. Itulah yang cakap tadi, anak-anak nak montaj, nak tarik anak-anak kecil ni perlu ada montaj yang boleh, bila dengar je, dia tak tengok lagi, dia dengar je, pasang je, dia berlari dekat TV, dia berlari dekat gadget nak tengok, apa tu, macam tu. Jadi keduanya, skrip yang tersusun terus pada topik pada episod tersebut. Okey, macam tadilah contoh tadi, tak perlulah nak melirik. Aturan babak segmen yang lebih tersusun. Perlu kena pasti mana awal, mana yang tengah, mana akhir. Okey, itu yang perlu storyboard tu. Dan yang akhir sekali perlu ada penutup yang berimpak. Berimpak ni tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan cikgu-cikgu sekalian, bukannya bermaksud kita nak tengok mereka impak macam daripada 25 orang, 4 orang yang mahir. Bukan, ini berimpak ni maknanya meninggalkan kesan melalui tontonan video yang kita hasilkan itu. Kalau boleh kita nak create, apabila dah tonton, mak, ayah, boleh tak pasang sekali lagi? Saya nak tengok lah. Tak jemu lah. Apabila anak-anak berulang kali menonton video kita, pada mulanya tontonan pertama mereka tak faham, ulang lagi faham. InsyaAllah, pasti. Kerana melalui pengulangan tengok video tu, anak-anak 4, 5, 6 hingga 7 tahun ni pasti akan ingat apa yang kita paparkan melalui video. Jadi, macam manakah susunan storyboard ni, Cikgu Izdan? Ini saja. Nampak macam susah. Sarana susunan 3 elemen saja, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, para penonton sekalian, tak banyak. Ya, perlu ada montaj, perlu ada segmen dan perlu ada end credit. 3 elemen saja. Tak payah fikir banyak-banyak. Jadi inilah contoh storyboard yang ada 3 elemen tersebut. Ya. Alamak, nak kena melukis pula ke? Saya ni dah tak pandai nak melukis. Saya nak lukis storyboard ni susah lah.
Tak apa, tuan-tuan dan puan, para penonton, cikgu-cikgu sekalian. Lukisan storyboard ni hanyalah untuk pemahaman kita. Kita bukannya nak lukis storyboard ni untuk ditunjukkan kepada guru besar kita. Bukan nak tunjukkan klien kita, kat ibu bapa kita. Ini adalah untuk pemahaman kita supaya senang untuk kita membuat rakaman nanti. Jadi tak perlu risau. Jadi ini ibarat memvisualkan RPH tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kita nak ajar hari ni? Jadi kita visualkan atas storyboard dan kita akan buat rakaman melalui storyboard tersebut. Okey, ada 5 lakaran, tak banyak. Ini untuk video pendek. Babak pertama, tentu ada montaj. Jadi saya pilih montaj komputer lah bersesuaian dengan PDPR tiap hari, komputer, tab, handphone. Jadi saya pilih komputer. Okey. Perlu ada montaj yang boleh menarik perhatian. Dan captionnya bersama cikgu lah. Contoh macam saya bersama cikgu Iznan. Kemudian baru masuk babak pertama. Oh tapi ini bukan cikgu Iznan lah, ini perempuan. Jadi bukan saya. Okey, tak apa. Ini perempuan. Shot. Macam mana saya nak shot dia? Macam ni. Lokasi di mana? Mungkin plain. Tak ada apa-apa belakang. Dan apa yang perlu saya ujarkan? Salam dan terus pada topik. Tak perlu nak melirik. Untuk babak 3. Okey, kita nak guna video apa untuk hari ni? Contoh saya nak ajar ABC. Alamak, nak kena rakam ABC tu yang malas tu, nak kena menyanyi A, B, C, D, E, F, G. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, para penonton sekalian. Kita ada kemudahan YouTube. Ambil saja video daripada YouTube, kita save dalam handphone ataupun komputer kita, kita ambil, letak dalam video kita untuk hari itu. YouTube pilihan sesuai dengan topik. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian perlu ingat, setiap kali kita ambil video YouTube, kita kena bagi tahu hak milik siapa. Supaya kita tak nak panjang-panjangkan lagi kisah. Selalunya kalau saya buat video, kalau saya ambil video ataupun lagu daripada Korea lah, terus YouTube akan block. Kita tak boleh tayang. Tapi kalau yang biasa ni memang untuk tontonan umum dan untuk referensi kita tak ada masalah. Kita boleh ambil video daripada pihak lain tapi kita kena beritahu hak milik siapa. Dan barulah kembali semula kepada kita lah cikgu. 2 shot saja. Shot pembukaan dan juga shot penutup. Kita beritahu arahan dan penutup. Itu sahaja. Dan babak kelima, outro. Outro ni macam kalau YouTuber ni akan tulislah tolong subscribe siapa semua. Macam kita buat untuk sekolah kita tu lah, sekolah kebahasaan, para sekolah apa. Ini nak bagi kredit dekat sekolah lah. Tahulah ini hasil daripada sekolah. Jadi, kita nak tengok dan nampak dah gambar tu tuan-tuan dan puan, para penonton, cikgu-cikgu sekalian. Macam mana aturan dan susunannya. Jom kita tengok video hasil storyboard ini. Assalamualaikum. Awak dah belajar kan tentang huruf? Ada huruf besar dan ada huruf kecil. Awak tahu tak? Setiap huruf itu ada bunyi. Sebagai contoh, huruf A bunyinya A. Huruf I bunyinya E ataupun E. Huruf I bunyi dia I. Huruf O bunyinya O. Huruf U bunyinya U. Jom kita tonton video klip ini. Lagu bunyi-bunyi huruf. Ayam, badai, cherry, donut, apple, fairy. Gajah, harimau.
bersama-sama. Boleh? Selamat mencuba. Itu hasil storyboard yang pendek dalam durasi lingkungan 2 minit lebih lah. Jadi boleh nampak cikgu-cikgu, tuan-tuan puan dan juga para penonton sekalian, straight to the point, montage, terus masuk salam, bagi arahan kita belajar apa minggu ni, hari ini, kemudian terus tunjuk video daripada YouTube, bukan video kita. Ambil saja dan perlu ingat tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, cikgu-cikgu, hak milik. Nampak tu hak milik tadi. Kalau tak beritahu tu panjang ceritanya. Tapi selalunya kalau kita upload saja dekat YouTube, lepas maknanya YouTube lepas lah. Tapi kalau tak lepas dia akan bagi tahu notification video ni adalah hak milik orang tertentu. Dia tak boleh pasang. Dan juga ada arahan penutup dan terus outro. Tadi tunjuk sekolah saya lah tadi tu. Jadi boleh nampak tak perlulah, macam saya tahu kawan-kawan saya selalu jumpa saya. Cikgu Zan, macam ni nak buat video ya sebab saya tak tahu nak cakap apa. Itulah kita cakap je, tak perlu. Saya tahu dalam fikiran cikgu-cikgu ni nak cakap macam dalam kelas. Apa khabar semua, sihat ke? Cikgu sihat hari ni? Tak perlu. Itu dalam kelas. Tak apa, ini untuk rakaman. Itu contoh yang pendek. Kita pergi pula yang panjang. Contoh storyboard yang panjang. Banyak pula lakaran tu ya. Lakaran ni lakaran saya sendirilah. Tengok, tak adalah cantik sangat untuk pemahaman saya. Tapi harap tuan-tuan dan para penonton sekalian fahamlah apa yang saya lukis tu. Okey, ada 11 lakaran babak. Okey, kita boleh tengok ada banyak segmen. Dan tadi dia ada apa? Pendek sajalah segmennya untuk video pendek. Yang panjang ni banyak sikit segmennya. Okey. Yang pertama sudah tentu ada montage. Jadi untuk episod ini cerita tentang tema diri saya, anggota badan. Tulislah baru kita tahu untuk episod ini kita nak buat tema diri saya dan anggota badan. Tak perlu tulis apa-apa buat tu. Tak perlu complicated. Tulis montage tajuk episod macam tu je. Kemudian terus masuk segmen apa? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, para penonton, kita cikgu prasekolah lah khususnya, kita kan ada induksi. Sebelum kita nak mengajar, selalunya kita buat apa? Kita nyanyi dululah. Barulah kita nak tarik anak-anak murid kita ni nak belajar. Jadi kita buatlah segmen nyanyian. Template ni apa cikgu Zenan? Template ni dia macam montage pula untuk segmen itu. Tadi montage utama, ni montage untuk segmen itu. Dia macam kita baca buku lah. Bab 1. Bab 1. Belik. Baca. Dah masuk bab 2 dah. Dah bab 2. Macam itulah. Ini orang kata partition lah. Jadi template ni kita tunjuk segmen nyanyi. Jadi anak-anak 4 hingga 7 tahun ni tengok. Wow. Ini nyanyi dulu. Jom kita nyanyi dulu. Bila habis nyanyi, okey, kita tengok. Macam tadi juga kita ambil footage video daripada YouTube. Sesuai dengan tema kita pada minggu itu. Tak susah. Bukan kita yang kena berlakon. Bukan kita yang kena menyanyi semua. Kita ambil yang apa yang ada saja. Tak ada. Tak ada yang susahnya. Kita boleh buat. Boleh. Yakin boleh. Jadi kita ambil footage daripada YouTube. Ambillah lagu. Jadi anak-anak ni dah tengok, habis lagu tu, apa pula lepas tu? Itu dia, barulah bersama cikgu. Letak lagi template partition, segmen bersama cikgu, barulah mereka bersedia. Cikgu nak cakap apa minggu ni? Cikgu cakap apa? Mereka tahu. Kalau kita sambung terus tanpa partition tu, kita tak tahulah. Anak-anak mungkin tak tahu mana permulaannya, lepas tu dah terus bagi arahan. Kita nyanyi dulu, lepas tu barulah bersama cikgu. Kemudian, macam tadi jugalah, bagi salam dan terus bertopik dan perlu ada unsur kecindan. Ini lecturer saya lah, pensyarah saya di Institut Pendidikan Guru Sultan Mihran Besut dahulu. Selalu ulang benda ni kat kawan-kawan saya dulu, option prasekolah. Apa-apa perlu ada unsur kecindan kat anak-anak kita ni perlu ada unsur kecindan. Jadi saya yakin ke semua guru-guru prasekolah khususnya ada unsur ni. Malulah saya nak rakam. Tak apa, cikgu-cikgu. Antara cikgu dengan kamera dia, bukan ada guru-guru lain. Apabila sudah siap untuk ditayang, cikgu tayang tengok. Biar ada orang yang tengok. Kalau cikgu malu sangat. Tak apa, kita buat je. Tunjukkan yang kita ni guru prasekolah, kita ni ceria. Okey, yang seterusnya. Video footage dari YouTube lagi. Bukan guna video kita.
Kan sedang tu, kita ambil je. Tapi perlu ingat tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan cikgu-cikgu sekalian, kita perlulah beritahu hak milik siapa. Jangan mengambil saja. Apabila di-mention macam tu, YouTube lepas. Okey, ini tentang anggota badan. Kemudian masuk pula partition yang baru ataupun template yang baru, montaj yang baru, montaj segmen, aktiviti. Anak-anak dah sedia dah, dia tahu dah hari ni dia belajar apa. Anggota badan, okey apa aktivitinya? Ni dah tunjuk ni aktiviti. Okey, dah keluar. Okey, ini dia aktiviti. Lakaran storyboard, saya sarankan kalau tunjuk aktiviti, shotnya macam inilah. Saya pernah tengok video, kebanyakan cikgu-cikgu, dia akan tunjuk sekali dengan cikgu. Bagus, tak apa, tak ada masalah. Biar nampak cikgu tu tunjuk buat apa. Tapi kadang-kadang anak-anak terganggu. Mungkin cikgu ni comel sangat. Jadi dia tengok cikgu dia tak tengok apa yang cikgu dia tunjuk. Jadi kita sarankan, saya sarankan supaya tunjuk terus tangan kita sahaja. Dalam tu tunjuk step by step dan juga shot yang macam mana. Shot macam ni lah. Macam masak-masak jugalah kalau tengok dia cakap masak-masak kan. Ni kita tunjuk aktiviti step by step. Apa yang ada dalam tu, gam, gunting dan juga kisah warna dengan kertas. Okey, kemudian segmen yang terakhir, arahan dan penutup. Ini pun tak ada melibatkan muka cikgu atau para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Buatlah apa-apa grafik sini, tangkap gambar arahan penutup. Kemudian kita tengok end credit. Letaklah nama cikgu. Siapa yang buat ni? Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, cikgu sekalian. Kita beritahu zaman situasi cikgu sekarang ni kan kita banyak dapat kritikan daripada masyarakat di mana mereka cakap lah cikgu ni masa pandemik ni PDPR ni senang je, ambil daripada YouTube, link, letak dalam grup, tolong tonton dan buat kerja. Kita nak elakkan sifat itu daripada ibu bapa. Kalaulah kita tunjuk video kemudian end credit je ada nama kita. Kita yang buat ni kurang-kurang ibu bapa. Wah, cikgu ni betul-betul membuat video untuk anak-anak aku. Inisiatif dia. Dia tak cedok mana-mana YouTube lah konon-konon. Betul lah YouTube kan. Maknanya dia terasa, okeylah cikgu ini telah membuat satu video khusus untuk anak-anak dia. Bukannya mengambil link dan bagi je. Maknanya dia rasa terhadu dengan kesungguhan cikgu dan dia akan pasti insya-Allah cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan bekerjasama untuk sama-sama membuat aktiviti yang cikgu-cikgu sediakan melalui video itu. Kita nak elakkan benda itu. Jadi yang terakhir, outro tadilah. Outro, tunjuklah gambar sekolah. Tunjuk gambar sekolah kita yang ini adalah hasil daripada sekolah yang mana. Jadi, tanpa bermasa, kita tengok video hasil storyboard yang panjang ini. Jari jemari adalah 5. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jari jemari adalah 5. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. La 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 la. Jari jemari adalah 5. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jari jemari, jari jemari, jari jemari. Bersama cikgu. Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Minggu ni
kita belajar tema tentang anggota badan. Anggota badan kah cikgu? Mudah je tu cikgu. Saya tahu anggota badan tu apa. Kepala, tangan, kaki. Kepala, kaki, tangan. Kepala, tangan. Apa lagi anggota badan? Banyak apa? Bahagian-bahagian badan kita ada banyak. Bukan kepala, tangan dan kaki sahaja. Di bahagian kepala kita sahaja ada mata, mulut dan hidung. Oh, itu yang abang tadi cikgu. Saja je, abang tak tahu. Okey, jom kita tengok anggota badan kita. Kepala, Kepala, rambut, rambut, dahi, dahi, mata, mata, paha, paha, lutut, lutut, kaki, kaki, badan saya. Eti, Deti. Sediakan 2 helai kertas putih, mangkuk, duit shilling, pen marker, gunting, gam dan 3 batang pensel warna, iaitu warna perang, merah dan juga hitam. Tekapkan mangkuk kecil di atas kertas putih, kemudian lukiskan bulatan menggunakan pen marker. Lukiskan 2 bulatan kecil menggunakan duit shilling di dalam bulatan besar tersebut. Lukiskan segitiga di antara 2 bulatan tersebut, kemudian lukiskan segi 4 tepat di bawah segitiga tersebut. Buat garisan lurus di dalam segi 4 tepat dan garisan menegak menyilangi garisan lurus. Lukis bulatan di kiri kanan bulatan besar itu. Mula mewarna menggunakan 3 batang pensel warna, iaitu hitam, perang dan juga merah. Ambil satu lagi kertas putih, kemudian lipat 2. Aktiviti menggunting. Awas, aktiviti menggunting perlulah di bawah pengawasan orang dewasa. Gunting tengah-tengah. Gunakan sebahagian saja, kemudian lipat 2 sehingga menjadi saiz nipis. Ada 4 lipatan. Gunting 4 lipatan tersebut. Awas, aktiviti menggunting perlulah pengawasan orang dewasa. Warnakan dengan pensel warna hitam.
pastikan keempat-empatnya telah diwarna. Masa untuk menampal. Tulis MU-mu, KEK, muka. Takat gambar, kemudian hantar kepada cikgu. Selamat mencuba! Okey, itu dah dia contoh storyboard yang panjang, 8 minit, lebih kurang 8 minit, 9 minit lah. Okey. Ada macam tu je tuan-tuan dan puan, para penonton dan cikgu-cikgu semua. Berapa kali je cikgu membuat penampilan dalam video tu? Tak lama. Lebih banyak video yang diambil daripada YouTube dan pastikan video itu perlu diberitahu hak milik. Okey. Jadi mesti ada kata, Cikgu Izna ni buat dengan software apa, guna komputer apa, iMac ke, guna laptop ke. Saya, tuan-tuan dan puan, para penonton dan cikgu-cikgu sekalian, saya hanya menggunakan handphone saya ini sahaja. Daripada rakaman, syutingan, semua hanya menggunakan handphone. Oh bolehlah Cikgu Izan ada pengalaman. Jangan cakap macam tu tuan-tuan dan puan, itu negatif. Sebenarnya setiap 1000 langkah ada langkah pertama. Saya pun pada awalnya pun tak pandai juga menggunakan aplikasi editing menggunakan handphone sebab saya dah biasa guna komputer. Tapi komputer tak ada lah. Tapi kita belajar dan akhirnya hasil pertama mungkin biasa-biasa, lama kelamaan insya-Allah dapat menepati apa yang diinginkan oleh para penonton. Jadi kesimpulannya, dengan adanya perancangan, storyboard untuk menghasilkan video yang lebih sistematik dan tampak profesional. Dengan adanya perancangan melalui storyboard, barulah tersusun. Sebab macam saya nyatakan tadi, semua orang boleh buat video. Cuma nak susun macam mana? Inilah masanya kalau tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu dan juga para penonton sekalian pernah mengikuti slot yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ini daripada awal, iaitu slot KD Master, Zapeto, Powtoon dan akan datang green screen. Menggunakan KD Master untuk editing video, barulah kita tahu bila kita nak letak Zapeto. Okey, Zapeto untuk pengenalan atau induksi ataupun jom nyanyi tu. Okey, Powtoon arahan guru. Kemudian green screen, tunjuk aktiviti. Dan untuk penutup, kita tunjuk balik Zapeto. Barulah ada tersusun. Bila bapa tengok, anak-anak tengok, seronok. Nak ulang lagi. Itulah penggunaannya storyboard. Okey. Video yang dihasilkan adalah video yang berkualiti, yang boleh dikongsi bersama tanpa batas waktu. Alah, buat apalah video gempak-gempak. PDPR pun dah habis. Untuk PDPR je pun. Elakkan tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu dan para penonton sekalian. Niat kita kalau boleh buat video ni, biar dapat dikongsikan bersama ke seluruh tanah air. Kita buat dekat Selangor, boleh dikongsi dekat Johor. Kita buat di Selangor, boleh dikongsi dekat Kelantan, dekat Pulau Pinang, dekat Borneo, Sabah, Sarawak.
untuk menjadi referensi cikgu-cikgu, kita telah mempermudahkan guru-guru lain untuk mencari video untuk diberi kepada anak-anak mereka. Kalau bagus tu, kita buat biar video yang berkualiti. Kalau kita buat video yang melepas batuk di tangga, mungkin orang tak nak share. Buat apa? Sibuk nak share lah. Bukan. Kita bukan sibuk nak share. Kita nak kongsi ilmu yang kita ada. Jadi, mungkin 10 tahun, 20 tahun, video kita ini masih relevan. InsyaAllah. Jadi, memenuhi kehendak penonton cilik dan objektif tercapai. Jadi, dengan storyboard, hasilkan video yang dikehendakkan oleh anak-anak 4 hingga 7 tahun dah. Kita, macam saya cakap awal tadi, tersalah genre. Kita nak buat kanak-kanak punya, sekali terbuat yang romantik punya, yang seram punya, tak nak ya. Kita nak elak benda tu. Jadi kalau ada storyboard, kita tahu video ini adalah untuk anak-anak 4 hingga 7 tahun. Jadi itu sajalah pembentangan saya pada hari ini. Ya. Namun saya rasa agak canggung dan juga randat lah, ya, kerana saya tengok slot-slot lain ni ada aplikasi, ada Google Meet, ada Zapeto, ada Pautung semua. Tapi untuk storyboard ni tak ada aplikasi ke Cikgu Iznan? Ada, tapi kita tak tahu aplikasi tu, itu untuk profesional. Pun begitu, mesti tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu dan para penonton sekalian nak tahu apakah aplikasi yang menjadi kegemaran saya untuk menghasilkan sebuah video montage. Jadi, sebagai bonus, saya kongsikan satu video ini. Jom kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bertanya saya macam mana saya menghasilkan sebuah video montage. Saya cuma menggunakan 2 aplikasi sahaja. Black Hole Cut, InShot. Kedua aplikasi ini boleh dapati dalam iOS dan juga Android. Jom kita tengok bagaimana cara penggunaannya. Buka aplikasi YouTube dan kemudian search Free Children Template. Wow, ada pelbagai pilihan video yang bertemakan kanak-kanak. Banyak sangat pilihan ni. Baiklah, saya pilih yang ini. Okey, yang ini menarik. Saya pilih yang ini. Okey, tekan share, kemudian tekan copy link. Copied. Buka aplikasi Black Hole Cut, kemudian tap saja di dalam bulatan itu. Video selesai save dalam handphone. Buka aplikasi InShot, tekan video dan kemudian tekan new. Ini video yang di save dan klik lambang tik di bawah kanan. Inilah video yang di save daripada YouTube tadi. Okey, sekarang kita pilih grafik mana yang menjadi pilihan kita. Saya sudah buat pilihan saya. Klik pada video tersebut. Kemudian, tolak video tersebut kepada grafik pilihan. Saya pilih yang mula-mula sekali. Ini pilihan saya. Saya mahu meletak perkataan pada grafik tersebut. Tekan teks. Ini montaj untuk segmen apa ya? Okey, saya letak segmen bahasa Melayu. Gerakkan perkataan tersebut menggunakan jari anda ke tempat yang anda inginkan. Review dulu. Cukup puas hati. Tekan tik. Tekan simbol di sebelah atas kanan dan tekan save. Video telah disimpan dalam handphone anda. Inilah hasilnya. Semoga dengan aplikasi ini dapat memberi manfaat kepada semua. Selamat mencuba. Okey, agak pantas jugalah tutorial tu, tapi itu pun yang video macam video bonus lah ya, walaupun saya cerita pasal storyboard, tapi bonus untuk tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian.
Mungkin Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kena buat slot lagi lah. Saya tak keberatan untuk berkongsi. Apa-apa pun, terima kasih kerana sudi berada di hadapan skrin komputer ataupun gadget anda daripada awal hingga akhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TD kita pada hari ini, itu Tadika Director kita, Encik Khairul Lizam, pada Cikgu Lia sebagai selaku penyediaan grafik, dan juga kepada Cikgu Syikin penyediaan susunan atur video pada hari ini, dan sudah pastinya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kerana telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi kepada anda semua. Semoga ia memberi manfaat. Apa yang baik, kelebihan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, kelemahan dan kekurangan datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Demikianlah tadi perkongsian dari Cikgu Ahmad Iznan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ahmad Iznan di atas perkongsian tadi. Selesai sudah perkongsian ilmu kita bersama Cikgu Ahmad Iznan. Semoga apa yang dikongsikan akan memberi manfaat kepada rakan-rakan guru prasekolah sekalian, ya. Walaupun pembelajaran bersemuka telah berjalan dengan norma baru, tapi bagi saya penghasilan video yang menarik juga perlu bagi tujuan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, pengajaran dan pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan murid tidak akan merasa jemu dan bosan, ya, serta minat untuk terus hadir ke sekolah dengan adanya aktiviti pembelajaran yang menarik. Sebelum saya mengakhiri program ini, saya terlebih dahulu merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga khas buat Pengarah Pendidikan Negeri Selangor, juga kepada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang diwakili oleh Puan Zulima binti Mukid kerana memberi peluang kepada Pak Sokan Ulu Langat untuk menyampaikan slot pada kali ini. Tidak lupa juga kepada Pegawai Pendidikan Daerah Ulu Langat, Tuan Haji Arba'in bin Pini, juga penghargaan dan terima kasih kepada pegawai-pegawai Unit Sumber Teknologi Pendidikan USTP, ya, sektor pembelajaran yang bertukar lumus selama 2 hari berturut-turut dalam menjayakan program kali ini. Tahniah Cikgu Ahmad Iznan, Cikgu Nur Ashikin dari SK Pandan Indah, dan Cikgu Lia Hisma Tusdiana dari SK Tasik Permai yang telah berjaya membentangkan storyboard pada kali ini. Juga tidak lupa ucapan terima kasih pada semua guru-guru prasekolah Negeri Selangor yang telah mengikuti program pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.